Okay coach, saya nak minta pasal saya daripada tadi pagi saya tak buat berapa entry apa-apa lah. Saya stay based on saya go back to demo just to understand what's going on kan. Pasal based on apa yang coach ajar, kalau kita tengok dari segi, kita of course respect higher time frame. So daripada segi observation, saya boleh tengok ini kira dominant candlestick dia lah. Okay. So kalau berdasarkan daripada ini, saya boleh kalau kita based on what yang coach ajarkan, dia akan retest balik kat possibly kat sini. Tapi ini tu H4. So bila saya tengok kat H1 pun sama juga. Ada this dominant candlestick kat sini. So dia potentially dia boleh retest kat sini tu H1 SEZ lah. Tapi kalau bila kita tengok kat sini coach, kalau kat M50 pasal coach cakap kalau kita punya entry chart kat H1, tapi kita akan dasarkan go to satu time frame atas, satu time frame bawah kan. Apa interpretation atau apa yang harus saya identify bila pasal saya tengok gini, okay, macam gini H4 potential dia akan naik kepada this level. H1 potentially naik this level. Tapi kalau kat M15 saya nak faham apa kegunaannya coach. Apa yang harus saya Okay, sekarang ni you tengok dekat H4 tu you nampak tak open price dia ada gap dengan MA pink tu, perasan tak? Ya saya. Itu kalau dalam foundation, syllabus foundation tu itu bermaksudlah dia ada dipanggil CPZ1 bermaksud dia ada kekuatan untuk meneruskan penerjun ke bawah lah. Okay. Ya Alright, sekarang ni satu lah menunjukkan dia nak turun ke bawah lah, satu lagi dia boleh retrace lah. Okay, patah balik kepada tadi yang screen, yang 3 screen tadi. Ya saya. Okay, sekarang ni semua ni memang kedudukan ke bawah lah. Jadi potensi sekarang ni, kalau saya nampak kalau setup macam ni, biasanya saya akan tunggu dekat H1 juga. Cuma dekat M15 tu terlalu nak turun. Okay, jadi sekarang ni buka M30, M15, M5. Setting di tiga-tiga. M30, M15, M5. M30 paling besar lah. Sebab setting tu kita dah tahu semua setup kan. Okay, besarkan sikit M5 tu. Tarik balik sikit dia punya tu. Okay. Okay. Tu M15. Allah. Tu M5. Okay. So sekarang ni apa yang saya nampak ialah, okay, nampakkan BB pada M5? M5. Paling kiri tu M5. Besarkan Tak. M5 tu M15. Oh, M5, sorry. M5. Okay, besarkan dia. Kan dia memang squeeze ni tu. You kena besarkan sikit. Bagi nampak. Okay. Lepas tu kecilkan, jadikan 3 balik. Okay, untuk oil ni biasanya lah kalau you tengok M30 BB dia macam terus ke bawah terjun macam tu kan. Nampak tak? Yes, dia macam straight. Jadi biasanya saya akan ada satu entry immediately kat sini, satu sell. Entry coach will be based kat sini lah. Ada kat situ sebab saya nampak ni dia tak retrace. Dia berdasarkan N15 punya push. So kirakan kalau misalnya kalau tadi saya perhatikan pasal saya masa market open kan saya nampak ni terus naik balik terus dia main kat purple line kat M15 ni. So ikutkan kalau normally selalunya orang akan masukkan sell entry kat sini lah. Pasal betul. Ini pun kirakan level SEZ jugalah. Betul. Okay. Jadi biasanya saya akan satu sell immediately. Pasalnya saya rasa benda ni nak jatuh terus sebab dia terlalu berat tau. Kalau you nampak setup ni. Kalau you biasa tengok masa ni, you akan tahu ini biasanya dia akan terjun dulu. Sebelum dia cari retrace pada H1. Jadi saya berpendapat lah dia masih lagi kepada low yang baru lah. Itu mata saya lah saya nampak sebab weight dia terlalu berat ke bawah sebenarnya untuk semua time frame. You boleh nampak susunan pada N15 kan dia macam kecil ke bawah macam tu. Biasanya dia akan terus terjun. Jadi biasanya saya akan on the spot sell. TP saya lah pada M30 punya low BB. M30 nya low BB. Nampak low BB dia? M30. Tu low BB tu. Kat sini. Masih TP situ. Betul-betul low BB tu. Itu saya biasa buat macam tu. Tetapi semasa saya entry ni saya ada kesedaran yang dia boleh cari H1, H4 tadi yang kita bincang. Betul. So jadi biasanya saya hantar, biasanya saya lah kalau saya main trading saya kata hantar askar kecil-kecil tu. Kan? Sebab saya tahu dia tak nak lagi hantar askar kecil tu. Tapi float kita tahu askar kecil tu kita boleh kontrol dengan margin kita yang bersesuaian lah. Itu pandangan saya.
Habis kalau kan macam gini, pasal macam mana pun pucuk pangkal pun kalau ikutkan dari segi time frame besar pun dia akan ada potensi untuk naik balik ke sini kan. Ada So potensi. kalau pasal saya pun tadi pagi tengok coach ni video, saya replay that part again tau coach, pasal dia time frame besar satu, time frame bawah satu. Pasal saya boleh fahamkan kalau yang execution kat H1, memandangkan kita kena respect H4, entry zone will based on potentially kat SCZ1 sini atau SCZ1 sini. Tapi yang buat saya mengelirukan ni, apa yang perlu ada time frame kecil ni coach? Kenapa kita perlukan yang time frame kecil ni untuk pasal kalau sedangkan kita akan berdasarkan pada yang besar. Kenapa kita nak kena tengok juga yang si kecil ni? Sebenarnya satu sudut saya secara personal, saya tak kisah sangat kecil ni. Biasa kita tengok kecil ni kita panggil untuk kategori kita nak entry tu lebih sharp, kan? Jadi kita akan tengok lebih daripada 3 time frame. Kita tengok sampai 4 ke 5 time frame. Sampai kecil sekali, sampai M1 sebenarnya kita tengok. Untuk betul-betul cari entry di semua setup je baru kita masuk. Itu nak mengurangkan langsung terus kita punya floating dan sebagainya lah. Cuma saya dah lama tak buat macam tu sebab saya rasa tak perlu sampai tahap macam tu. Yang kedua ialah yang mungkin tak ada maklumat ramai orang, iaitu sebenarnya kalau you perasan kalau dalam lumba lari padang dia ada pass baton tu kan. Pass baton kan. So dalam kes ni baton tu ibarat ialah kaedah trading time frame, okey? So apa yang saya nak tekankan pada you ialah dalam kita punya market structure ni kan, dia sebenarnya dia boleh pass baton, dia boleh baton tu H4 pegang. Kadang-kadang L15 pegang baton tu. Baton tu kita boleh spot bila dia dah berlaku saja. Siapa yang pegang baton? Kadang-kadang tengok H4, kenapa H4 tu? Rupanya dia sedang bermain di M15, M30, M5. Dia boleh pula pass baton pada daily dengan weekly tau. Kenapalah hancur H4 aku tunggu dia flow. Rupanya baton tu berlaku di weekly dan juga monthly. Sebab tu kita kena menguasai konsep 3 time frame. Tetapi group ni berada di mana group ni? Kan? Siapa yang main baton tu masa tu? Siapa yang pegang baton tu masa tu? Itu konsep saya lah. Cuma saya tak ada cara lagi untuk tengok dia tukar baton tu awal lah. Tak ada, tak jumpa lagi. 12 tahun tak jumpa. Tapi yang saya tahu ialah saya tengok something wrong, saya check time. Oh, dia main kat sini. Tapi kalau jawapan secara teknikal, biasanya dia adalah sideway sebenarnya. Sideway pada time frame tertentu. Contohnya sideway pada H4 bermaksud baton tu bermain di time frame kecil. Sideway pada, maknanya baton tu, sideway pada weekly bermaksud baton tu sedang H4 daily pegang. Macam tu. Itu saya perasan dari segi teknikal kalau jawapan dia. Kalau, terima kasih coach Lagi satunya coach, kalau saya perhatikan juga, pasal kalau dengan kefahaman asas yang kita tahu, kalau based on yang ada dominant candlestick ni, kita dapat identify SJX1 kat H1 kat sini, walaupun overall trend nak terjatuh, nak turun, tapi akan tiba masanya dia akan kembali ke asal sini. Yep. Okay. Kalau ni untuk kefahaman saya coach mohon betulkan kalau saya salah atau saya silap. Sementara menunggu ni naik atas, kalau saya nampak kalau ada potensi di sini dominant candlestick setup, masa dia pecah purple dengan middle band kat luar time frame, terus dia naik to retest balik kat SCZ1 kat purple line. Adakah itu mungkin boleh dikatakan potensi market tu akan berubah arah kembali ke sini? Dia boleh jadi macam tu. Cuma market berubah arah tu saya lagi prefer tunggu dekat H1, H4 baru saya kata dia berubah arah. Sebab ada satu ideologi lah. Ini biasa kita dulu selalu bahas dengan trader-trader lama ni. Dia kata mana satu pengaruh siapa? Adakah time frame besar pengaruh time frame kecil? Time frame kecil time besar. So ada yang memperkenalkan konsep ombak lah apa sebagainya. Maksudnya dia kata ombak kecil yang membentuk ombak besar. Kan dia bagi maklumat macam tu. Tetapi pengalaman saya dalam 12 tahun ni saya berdapati walau macam mana pun yang time frame besar ni akan pegang. Saya punya pengalaman. Tetapi saya tidak nafikan ada juga dia dipengaruhi oleh time frame kecil. Dia bermula pada time frame kecil. Kan? Dan saya trade dua-dua daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Atas ke bawah tu maksudnya monthly ke sampai M1 dan M1 sampai. Saya dulu start dengan bawah ke atas tau sebenarnya. Saya trade, saya tengok M5 akan start dulu, M5 akan start dia akan pengaruh yang besar. Tetapi pengalaman secara overall, saya mendapati lebih baik dan risiko lebih kurang kalau kita masih berpegang kepada time frame besar. Kan? Kecuali time frame besar tu dimulakan oleh H4. H1 saya suspend. Kalau setakat L15 saya tak kisah. Kan? Jadi H1, H4 tu maksudnya dia membentuk contohnya ialah candlestick trend. H4 membentuk candlestick continuation. Saya terpaksa, okey lah. Terlambat sikit lah dari segi konsep kalau kapal tu corner. Tapi kalau dari segi konsep selamat, saya lagi prefer H1, H4 sebagai panduan bertukar arah lah. Dan saya still pegang tu sampai sekarang.
RM15 ke bawah ni saya tak berapa. Walaupun kita dapat boleh hawal ni, boleh akar, boleh pucuk. Saya tak pakai konsep tu. Dulu saya bermula dengan situ. Tapi pengalaman saya mengajar saya yang H1 H4 yang, sebab bagi saya H4 ni special lah. Dia ada bridge ataupun jambatan di antara time frame besar, time frame kecil untuk membentuk trend. Itu saya punya kefahaman. Jadi H1 H4 yang saya pegang sebenarnya. Yang bawah tu saya main-main ikut dia je. Dia turun, dia naik. Tapi trend pada saya ialah H1 H4 kerana dia adalah jambatan di antara time frame besar, time frame kecil. Dan secara spesifiknya H4 saya pegang. Pasal kalau dari pasal terima kasih coach Pasal saya pun bila tengok ni dengan coach ni penjelasan saya dapat saya rasa kalau kita sekarang kita dah faham yang kalau ikutkan time frame bapak dia kat sini ni kira nak turun. Time frame besar nak turun. Tapi pasal kita dah tahu akan potensi bukan confirmation, potensi yang harga ni akan naik ke atas. So saya mungkin nak cuba turunkan kepada time frame yang lebih kecil untuk melihat kalau ada setup potensi macam dominant setup akan naik, saya scalping sementara menunggu dia kembali ke atas. Adakah tu perkara yang smart atau risky, coach? Okey, sekali lagi, sorry, saya ada pop up tadi berlaku. Sekali lagi. Okey. Kalau sekarang kita dah daripada segi time frame besar kan kita dah faham yang pergerakan akan ke bawah macam mana pun. Tapi itu long term lah. Tapi akan ada potensi kalau dari segi H4 ni dia akan kembali ke SZX1 atau mungkin SZX5. Tapi kalau sementara kita menunggu, pasal nak tunggukan ni ke sini kan mungkin makan 1 hari. Okay. So apa yang boleh sementara menunggu untuk yang sell limit yang kat sini, kalau saya ada approach yang bangsa saya pergi kat lower time frame, saya tengok kalau ada setup buy, bangsa kat sini harga naik, dia pecah tembus purple dengan middle band, naik, dia retest kat SZ1, saya scalping kat sini sementara menunggu di atas. Adakah tu benda yang smart atau stopping tu maksudnya buy stop ke? Macam dia kalau naik, misalnya kalau kat M5, kat M15 kalau dia naik kan, dia ada dominate, dia ada candlestick naik, terus dia test balik ke SZ1 kat M50 kat pink line. Saya taruh buy limit kat sini, taruh buy limit berdasarkan saya punya TP1. You buy limit tu maksudnya apa? You nak buy lah ke sell limit? Buy limit. Sell limit dah memang saya dah pasang, misalnya kalau saya nak pasang kat sini. Tu sell limit lah patutnya kalau you nak sell. Correct. Tapi pasal saya faham kalau you tahu dia nak naik untuk retrace, so you nak buy dulu. Saya. Okay. So saya rasa itu tak ada masalah. Itu dinamakan sebagai minor trend trading. Dalam minor trend trading, kita trade pada retracement. Pasal saya pun ada faham juga kalau retracement kat H4 mungkin ini adalah trend kepada time frame kecil. Betul. Betul? So betul so trend ni akan naik. Apa yang kita nampak kat sini retracement sebenarnya kat kecil-kecil ni semua memang trend ni bergerak lah. Betul. Okay. Saya punya komen untuk tu sebenarnya tak ada masalah you nak trade retracement, sebab saya dulu pada tahun lepas saya target retracement ni banyak gila make money, tapi bila major ambil alih dia boleh jatuh terus tau. Dia anytime boleh jatuh ataupun dia naik terus. Jadi minor ni boleh, tapi kita kena jagalah dan kita kena faham risiko, kita kena rendah sikit lah. Contohnya kalau kita sell biasanya 10 sen, mana buy tu kena 5 sen lah. Jangan melawan trend lah, major. Tapi dia boleh naik dan dia boleh juga naik tukar trend semua terus. Ada pengalaman saya tapi jarang lah. Kan? Tapi apa yang saya boleh nasihat lah, boleh buy ataupun boleh ambil pada minor trend. Tetapi pada yang sama juga kena clear, iaitu kita buy sedang melawan trend. Dan dalam biasanya ekonomi teruk, major trend akan ambil alih. Ekonomi bagus, minor trend akan banyak berkuasa. Sekarang ekonomi teruk, major trend berkuasa. Ekonomi bagus kan, you tengok satu hari nanti ekonomi bagus, minor trend ni sedap gila dan dia lebih banyak cepat buat duit daripada major trend. Major trend slow tau sebenarnya untuk sideway break, tapi minor trend banyak sebenarnya boleh. So minor trend, tapi you kena faham, you buy tu you melawan trend sebenarnya. Kena faham kat situ lah. Dan saya katakan betul lah apa yang you nampak tu. Itu sebab kita trading ada 3, major, minor dan satu lagi dipanggil volatility, systematic. Yang kita duk bincang first tadi major, yang you tanya saya tu minor, which is memang kita trade pun boleh. Okay. Hai, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik
subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Road to FTT.